So isu sekarang ialah boleh ataupun tidak kita lari. Di sini ada dua perkara yang perlu kita fahami dalam kita nak lari. Ataupun dalam surah Al-Kahfi disebut uzlah, uzlah. Dia ada dua bentuk uzlah. Kita nak menyelamatkan diri ini, kita nak menyendiri untuk tak bercampur dengan masalah-masalah keduniaan dan sebagainya. Terdapat dua bentuk. Yang pertamanya ialah uzlah syu'uriyah, yang disebut oleh ulama uzlah syu'uriyah. Uzlah dari segi syu'ur ni apa dia? Syu'uriyah. Uzlah yang berbentuk dalaman. Uzlah dalaman, uzlah perasaan. Dan yang keduanya ialah uzlah jasadiyah. Uzlah dalam bentuk jasad, maksudnya lari physically. Ulama menyebut bahawa uzlah syu'uriyah adalah uzlah ataupun kita menghindarkan diri kita dengan membenci perkara-perkara yang bercanggah dengan Islam. Dan uzlah ini adalah wajib bagi setiap umat Islam, bersandarkan kepada banyak hadis dan juga banyak ayat. Contohnya hadis yang masyhur yang terkenal yang berkaitan tentang man ra'a minkum munkaran kan falyughayyiruhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Apabila seseorang daripada kamu melihat kemungkaran yang berlaku di hadapan kamu, cegah dengan tangan, tak mampu cegah dengan lisan, tak mampu cegah dengan hati. Cegah dengan hati inilah ulama menyebut sebagai uzlah syu'uriyah. Dan cegah dengan hati ini adalah cegah ataupun perasaan benci kepada benda-benda mungkar yang berlaku yang di sekeliling kita. Dan ulama menyebut bahawa ianya fardhu ain bagi setiap umat Islam. So ini wajib. So maksudnya apabila kita melihat berlaku kemungkaran, kadang-kadang kita tak mampu mengubah atau kita tak mampu untuk menjauhkan diri, paling kurang kita boleh jauhkan hati kita daripada menyetujui ataupun approve the thing as something that is boleh diterima dalam masyarakat. So kita tak mampu. Yang keduanya ialah uzlah jasadiyah. Ini yang berlaku kepada Ashabul Kahfi apabila mereka melarikan diri ke gua. Dalam isu ini Ibnu Katsir menyebut bahawa untuk kita lari secara jasadiyah, boleh, tetapi bukan dalam semua situasi. Masalah sikit lari. Masalah sikit lari. Sebab tanggungjawab masyarakat kadang-kadang lebih memerlukan untuk kita bersama masyarakat berbanding kita lari diri 40 hari Contoh. Lari diri 40 hari Baik. So, apa syarat-syarat dia yang membenarkan kita untuk lari jasadiyah? Yang pertamanya, kalau tuan-tuan baca kitab ni, Mabahis fi Tafsir Mawdu'i karangan Dr. Mustafa Muslim dalam bahasa Arab, dia menyebut bahawa syarat-syaratnya yang pertama ialah kita minoriti dan tak ada pembantu. Maksudnya pemerintah itu adalah pemerintah yang zalim. Dan yang keduanya, masyarakat tak membantu langsung. Masyarakat pun sama. Kita 7 orang atau kita 40 orang macam ni tak mampu. Dan mudarat lebih daripada maslahah. Maka pada ketika itu fitnah amat hebat. Dan pada ketika itulah boleh uzlah jasadiyah. Seperti mana yang terjadi apabila Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah. Itu adalah salah satu contoh uzlah jasadiyah. So itu tentang pendapat tentang boleh ataupun tidak kita lari lah. Yang itu pertama. Yang keduanya ialah kepentingan pemuda. Sebab kalau kita tengok, Islam amat mementingkan pemuda. Kami pun ada blok pemuda iman.
tadi Ustaz kami promote Al-Ahkam. Nah itu ya, kita promote juga. Walaupun tak seaktif Al-Ahkam dan juga Al-Fikrah, tapi adalah wujud lah, wujud. Okey. Tapi bukan wujud seumpama tak wujud, wujud. Okey. Laisa wujud ka'adamihi, bukan. Dia wujud, ya. Baik. So pemuda, kepentingan pemuda. Sebab apa Allah sebut kisah pemuda yang pertama? Dalam kisah Nabi Khidir disebut juga tentang pemuda yang membantu Nabi Musa mencari Khidir. Okey. Sebab saya tengok kalau tuan-tuan kaji, pemuda ni dia mempunyai, kalau boleh kita simpulkan, dia mempunyai 3K. Ini saya buat sendiri lah. Bukan dia benar-benar buku motivasi. Dia ada 3K. 3K ya. Bukan Datuk K, 3K. Yang pertama, K yang pertama ialah pemuda ni kuat. Kuat. Dia energetik. Energetik kan. Hak yang dok organize ni pemuda semua ni. Kan? Pemuda. Ramai pun pemuda yang datang. Sanggup datang. Energetik. Dia kuat. Sanggup datang daripada apa? Jauh untuk datang. So energetik. Pertama, kuat. Yang keduanya, K yang kedua adalah mereka ni adalah kritikal. Pemuda ni kritikal. Kritikal dari segi apa? Dia tak boleh terima sesuatu secara bulat-bulat. Yang ini yang ditunjuk dalam Ashabul Kahfi. Apabila dia tengok masyarakat dia menyembah berhala, benda ni sesuatu yang tak dapat diterima. So kritikal. Dan K yang ketiga ialah kreatif. Mereka ni kreatif, banyak idea. Banyak sangat idea. So sebab itulah kalau kita boleh simpulkan bahawa Islam amat mementingkan pertumbuhan pemuda itu sendiri. Penekanan kepada pemuda. Okey. Itu tentang pemuda lah. Okey, itu tentang Ashabul Kahfi. Soalan Humairah. Yang keduanya tentang pemilik dua kebun. Okey. Dalam isu pemilik dua kebun, saya just bagi cara ringkas lah. Tuan-tuan boleh balik baca lah. Baca tafsiran dan sebagainya. Saya dah bagi dah petunjuk Israiliyat, cara nak tengok. So baca, tahu dah macam nak ni. Cuma cara kita nak ambil tu, dan kita cuba relate dengan diri kita. Sebab ibrah ni dia berkaitan dengan diri kita sendiri. Okay? So lain orang lain dia punya ibrah dia. Okay, baik. Yang keduanya ialah tentang pemilik dua kebun. Tentang pemilik dua kebun, dia ada beberapa isu yang perlu kita fahami. Yang pertamanya ialah tentang nilai harta. Allah Subhanahu Wa Taala mengajar tentang nilai harta. Apa yang dimasukkan dengan harta itu sendiri. Sebab di akhir kisah pemilik dua kebun tu Allah menyebut tentang hakikat harta itu sendiri. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Hakikat harta itu, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya, adalah perhiasan dunia. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbi. Betul? Saya tak hafal. Betul apa? Lastly wa ajrun azima apa? Dia menyebut tentang perbandingan di antara harta dan juga amal soleh. Okey, itu pertama, nilai harta. Dan yang keduanya ialah tentang syukur dan juga kufur. Mengajar kita tentang istilah syukur dan juga kufur. Apa yang dimaksudkan dengan kufur? Kufur di sini digambarkan sebagai seorang yang takabur dengan hartanya. Takabur dengan hartanya. Takabur ni tuan-tuan ialah apabila takabur ni kalau kita tengok apa yang dimaksudkan dengan takabur. Takabur ialah apabila kita merasai bahawa diri kita lebih daripada orang lain, dan orang lain adalah tak seperti kita dari segi kelebihan tersebut. Contohnya kalau kita rasa kita kaya, kita kata kita lah paling kaya, dan orang lain tak sehebat kita. Itu yang dimasukkan dengan takabur. Dan ini juga disebut yang dicontohi dalam surah Al-Kahfi dalam kisah pemilik dua kebun. Dan syukur pula yang dimaksudkan dalam kisah ni, yang dimaksudkan oleh syukur, yang digambarkan dalam kisah ini adalah apabila seseorang itu mampu melihat nikmat yang dia dapat, mampu melihat Allah di sebalik nikmat yang dia dapat. Itu yang dimaksudkan dengan syukur yang digambarkan dalam kisah tersebut. Dia mampu melihat Allah di sebalik nikmat yang dia